Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan taufik dan hidayah Allah dan dengan izinnya dapat bertemu lagi dan siri tazkirah bersama dengan Ustaz Kamal Zaman Al-Maliki. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Iman dan persoalannya. Iman itu ada beberapa pembahagian. Pertama namanya iman taklid. Iman taklid ni ialah orang iman ikut-ikutan. Iman pak turut. Ikut orang saja. Dia beriman kerana apa? Kerana bapaknya beriman, dia beriman. Kerana maknya beriman, dia beriman. Kerana ustaz, dia beriman. Ini namanya iman taklid. Dia tidak boleh mendirikan dalil. Dia hanya bertaklid dengan orang lain. Seseorang yang beriman tetapi tidak boleh mendirikan dalil, imannya adalah iman pak turut. Iman ikut-ikutan. Iman ikut orang. Iman yang begini amat bahaya. Jika orang yang bertaklid itu taklidnya taklid jazmi, iaitu taklidnya jazam. Dia ikut orang itu, sekiranya orang tu imannya berbalik sekalipun, tetapi dia tidak berbalik. Iman yang begini, imannya sah tetapi dalam keadaan khatar. Ini bahaya. Dan dia tetap dikira berdosa kerana tidak belajar mendirikan dalil. Tetapi sekiranya taklidnya tadi tidak jazmi, tidak jazam, maka imannya dikira tidak sah. Sekiranya orang yang diikutnya berbalik imannya sekalipun, dia pun turut berbalik, maka taklidnya seperti ini dikira tidak sah. Taklid seperti ini sama juga dengan orang yang tidak punya iman. Kerana dia bertaklid buta. Sekiranya orang yang diikutinya tadi imannya terbalik, dia pun terbalik sama. Ini taklid yang tiada jazam. Jadi tiada jazam itu tidak dibenarkan dalam ilmu akidah atau iman. Iman mesti ada jazam. Jazam artinya iman yang putus 100%. Tidak dicelahi dengan syak, zana, waham. Kalau kita bertanya kepada seseorang, sifat-sifat Allah yang banyak tu kan. Kita belajar sifat 20. Wujud kidam baqa' mu'alafatuhu lil hawadis qiyamuhu binafsi wahdaniyat kula irada ilmu hayat sama basar kalam. Maka kita ambil satu sifat je, sifat wujud. Allah wujud artinya ada. Allah wujud. Wujud artinya ada. Semua orang percaya Allah tu ada. Semua orang percaya Allah ada. Sebab Allah SWT yang menciptakan alam ini. Alam semesta ini. Semua orang percaya Allah ada. Tetapi apabila ditanya kepadanya, apa dalil wujud Allah? Apa dalil wujud Allah? Maka dia menjawab, tak tahu. Saya tak tahu dalil. Saya percaya Allah tu wujud. Tapi saya tak tahu dalil. Ini namanya orang yang tidak boleh mendirikan dalil. Ini namanya orang yang bertaklid. Orang yang bertaklid ini dipanggil muqallid. Iaitu orang yang bertaklid. Muqallid iaitu orang yang bertaklid. Jamaknya muqallidin. Orang-orang yang bertaklid. Jadi orang-orang yang bertaklid ini tidak boleh mendirikan dalil. Dia percaya kewujudan Allah, tetapi
tidak tahu dalil tentang wujud Allah. Ini baru satu sifat. Begitu juga sifat Allah yang lain, semuanya kita mesti boleh mendirikan dalil. Kemudian dia tanya lagi kepada dia, apa dalil Allah wujud? Dia kata, mak kata ada. Ada lah. Saya nak dalil. Ayah kata ada. Ada lah. Yalah, saya nak dalil. Ustaz kata ada. Ada lah. Awak ni tak faham lagi ke? Ustaz dah kata ada. Ada lah. Ini namanya orang yang bertaklid. Dia bertaklid dengan ayah, bertaklid dengan mak, bertaklid dengan ustaz. Kerana tidak boleh mendirikan dalil. Ini iman taklid namanya. Iman ikut-ikut orang. Ikut orang saja. Kalau orang yang diikut tu imannya berbalik, dia pun berbalik sama. Iman begini tidak ada jazam. Sebab itulah kita kena belajar ilmu aqaidul iman. Belajar sifat-sifat Allah SWT dan mengetahui dalil-dalil sifat-sifat Allah SWT itu. Supaya iman kita tidak berada di tahap iman taklid. Apabila kita telah belajar sifat-sifat Allah SWT, sifat yang wajib bagi Allah SWT, lawannya mustahil dan satu yang harus. 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, lawannya 20 yang mustahil dan satu yang harus. Semua 50 sifat. Dan kita telah mengetahui dalil-dalilnya, maka barulah iman kita meningkat kepada iman ilmu. Maknanya kita beriman berdasarkan ilmu. Iman ilmu ini imannya belum lagi kuat, belum lagi mantap. Cuma dia sudah tahu. Imannya sudah sah. Imannya sudah sah kerana imannya berdasarkan ilmu. Jadi imannya sudah sah kerana dia boleh mendirikan dalil. Imannya sudah sah kerana dia boleh mendirikan dalil. Dia sudah ada ilmu. Dia tahu dalil. Ini dalil wujud, dalil kidam, dalil baqa', muhlafatul hawadis, ini dalil semua. Qiyamu binafsi wahdaniyah, qurra irada, ilmu hayat sama bahasa. Kalam, semua dia tahu. Boleh mendirikan dalil, maka iman ilmu. Imannya sudah sah. Tetapi imannya belum kuat, belum mantap. Dia masih lagi terlibat dalam maksiat dan dosa. Kerana iman tak kuat. Cuma dia mengetahui saja. Ini iman perlu mujahadah melawan nafsu. Dengan latihan melawan nafsu. Dengan bermujahadah. Baru iman akan meningkat kepada iman ayyan. Iman ayyan ni iman orang soleh. Para solehin. Ini iman sekurang-kurangnya yang perlu ada kepada seorang mukmin untuk selamat di akhirat. Iman ayyan, orang yang beriman ayyan ni baru dipanggil orang-orang tu orang solehin. Orang-orang soleh. Baru dia dapat taat perintah Allah. Dapat tinggal selarangan Allah. Dia terselamat daripada buat maksiat. Buat dosa. Kerana iman inilah sekurang-kurang. Iman yang perlu ada bagi seorang mukmin untuk selamat daripada azab Allah SWT. Untuk masuk syurga Allah SWT. Tapi iman yang paling baik ialah iman hak. Ini iman lebih tinggi daripada iman para solehin. Iaitu iman hak ini iman yang ada pada para awliya Allah. Iaitu wali-wali Allah. Mereka punya iman adalah iman hak. Iman dia cukup tinggi, cukup kuat, cukup mantap. Dia langsung dalam hatinya tidak ada dunia ini. Dunia tidak ada dalam hatinya. Langsung dia tak ada cinta dunia. Hubbud dunia tidak ada dalam hati dia. Tidak ada hubbud dunia. Tidak ada hubbul mal. Tidak ada hubbud dunia. Tak ada cinta dunia. Tak ada hubbul mal. Tak ada cinta harta. Tak ada hubbud jah. Tak ada cinta kemegahan. Apa yang dia buat semata-mata lillahi ta'ala kan Allah. Mencari redha Allah. Imannya betul-betul dan mantap, betul-betul kuat. Ini iman para awliya Allah. Dan iman yang paling tinggi ialah iman yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Iaitu iman hakikat. Kerana nabi-nabi dan rasul ni, iman dia memang iman yang tahap tinggi. Tahap paling tinggi sebab nabi-nabi dan rasul-rasul telah diperlihatkan oleh Allah SWT sendiri. Apa yang tidak dilihat kepada manusia biasa. Contohnya Nabi kita Muhammad SAW telah di-Isra' dan di-Mi'rajkan. Dan Nabi sendiri telah lihat alam malakut, alam langit. Telah lihat malaikat-malaikat. Telah lihat Nabi, telah berjumpa Nabi-Nabi yang terdahulu. Telah diperlihatkan syurga. Telah diperlihatkan neraka. Dah tengok sendiri. Dah nampak sendiri kehidupan akhirat. Dengan mata kepalanya sendiri.
dan diperlihatkan kebesaran-kebesaran Allah. Jadi iman dia betul-betul mantap dan tahap maksimal. Ini imannya ada para rasul, para anbiya. Betul-betul iman ainul yakin. Yakin dengan mata kepala dapat lihat. Tapi iman orang yang berilmu hanya ainul yakin. Dia yakin berdasarkan ilmu. Sebab tak nampak lagi akhirat. Tak nampak siksa kubur, tak nampak syurga, tak nampak neraka, tak nampak semua. Malaikat tak nampak. Nabi pun dah wafat dah. Tak nampak semua. Tetapi dia yakin berdasarkan ilmu. Pengetahuan. Ini ilmu yakin. Dia yakin berdasarkan ilmu. Tapi iman para Nabi itu ialah ainul yakin. Mata dia lihat sendiri. Dia yakin berdasarkan penglihatan. Bila kita dapat ainul yakin, bila kita dah mati. Bila kita dah mati, bila roh dah keluar daripada jasad, akan diperlihatkan segala-galanya apa alam akhirat. Alam kubur, alam syurga, neraka, semua akan diperlihatkan. Amalan kita semua. Alam ghaib akan diperlihatkan kepada kita. Tapi bila roh dah keluar dari jasad kita, masa itu baru ainul yakin. Baru betul-betul mata kita melihat penglihatan yang yakin. Masa itu baru minta kepada ke dunia. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar. Kembalilah kami ke dunia. Kami nak beramal soleh. Sesungguhnya kami telah yakin. Tetapi tidak boleh balik ke dunia. Bila kita berada di alam rahim, bila keluar ke alam dunia, tidak boleh masuk ke alam rahim semula. Apabila kita telah mati, keluar daripada alam dunia, tidak boleh masuk semula ke alam dunia. Masa itu barulah menyesal. Tetapi sudah terlambat. Nak menyesal sekaranglah. Menyesal sekaranglah. Bertaubat sekaranglah. Daripada segala dosa-dosa kita. Sebelum maut datang menjemput kita.